Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kesempatan yang amat istimewa, yaitu diberi ruang sehingga kita dapat mengecapi nikmat hari Jumaat 15 Ramadan pada hari ini. Seperti biasa, saya mengambil ruang ini untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah dalam Ramadan. Di samping kita terus berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang menjadi ujian, cabaran kepada kita dalam tempoh yang ada pada hari ini. Walaupun mungkin kita sudah berada dalam satu tempoh pemulihan, tetapi kita tetap perlu patuh kepada arahan pihak kerajaan dalam usaha untuk sama-sama kita tangani sampailah kita benar-benar berada dalam suasana yang selamat. Yang kedua, suka untuk saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk melahirkan perasaan sedih sebagaimana seluruh umat Islam dalam negara melahirkan rasa sedih dengan pulangnya ke rahmatullah almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, seorang tokoh pendakwah, seorang murabbi ummah, seorang pengamal perubatan Islam. Sama-sama kita doakan yang terbaik kepada almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Mudah-mudahan Allah golongkan almarhum bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin. Di samping kita ucapkan takziah kepada seluruh ahli keluarga almarhum Datuk. Yang ketiga, kesempatan tazkirah ringkas pada petang ini. Suka untuk saya mengajak para pendengar kita membincangkan suatu tajuk berkaitan dengan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan kita berada pada bahagian yang kedua Ramadan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan dipenuhi dengan keampunan. Dan kita amat menyadari bahawa keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sentiasa dibuka pintu taubat, ruang untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa terbuka selagi mana tidak naiknya matahari dari arah barat dan selagi mana nyawa kita tidak sampai ke ghargharah. Jadi bila bercakap tentang keampunan, sudah tentu asasnya ialah kesedaran diri kita bahawa kita adalah hamba yang berdosa. Ini realiti. Tak ada seorang pun yang boleh dabik dada kita selamat daripada dosa. Diri kita sentiasa terdedah dengan dosa, dengan kesalahan, dengan segala macam kejahatan yang berlaku disebabkan oleh persekitaran, disebabkan oleh nafsu, disebabkan iblis syaitan
Dan banyak faktor-faktor yang mendorong dan menjadi punca kita terjerumus di dalam dosa, di dalam melakukan kejahatan dalam hidup kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan untuk kita jalan keluar daripada dosa. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, sediakan ruang untuk kita mendapat keampunannya. Terlalu banyak ruang yang Tuhan buka kepada kita. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-Nya keampunan dalam bentuk kurniaannya. Atas rahmat, kasihan belas Tuhan kepada kita, hamba-Nya. Sebab itu kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Ini yang cukup penting dalam mendapat ruang keampunan. Yang pertama ini ialah jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penasihat. Sebab itu banyak riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keampunannya terhadap hamba-hamba yang melakukan dosa kesalahan, sampai ke peringkat ada ketika kita rasa macam pelik macam mana Tuhan boleh beri keampunan pada seseorang yang kita lihat cara hidupnya menjalani kehidupan dengan dosa, kesalahan, dengan berbagai-bagai maksiat. Tapi di penghujung hidup, Allah anugerahkan kepadanya ruang untuk ia bertaubat. Artinya, ini adalah satu contoh rahmat yang Allah beri di penghujung hidup. Dan ada hadis Nabi SAW yang menceritakan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Kedudukan hadisnya hasan. Cerita seorang hamba yang melakukan dosa kesalahan dalam satu tempoh yang cukup panjang. Sehingga bila dihadap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibentang di hadapannya 99 lembaran catatan kejahatan yang dilakukan. Dan di samping itu ada catatan kebaikan, tapi kebaikannya sangat sikit. Hanya kebaikannya berbekalkan la ilaha illallah. Itu saja. Yang lain semua kejahatan. Allah perintahkan untuk hamba ini pergi ke mizan, ketimbangan untuk timbang amalan. Sehingga hamba ini menyebut, apalah nak dinilai yang kecil itu catatan yang sikit dengan yang banyak. Tapi Allah menjanjikan bahawa tidak ada penganiayaan dan kezaliman dari sisinya. Lalu bila diletakkan catatan amalannya, yang baik di neraca yang baik, yang jahat pada neraca yang jahat, maka dia dapati catatan dosa tersebut terangkat dan catatan syahadah itu lebih berat. Demikianlah disebut dalam hadis, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai contoh gambaran yang menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan boleh bagi pada siapa yang dia kehendaki. Di samping itu ada disebut dalam hadis bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada seorang lelaki yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim.
Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu syai'un minal khair illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran fayamuru ghilmanahu ayyatajawazu 'anil mu'sir. Qala Allah 'azza wa jalla ana ahaqqu bidzalika minka tajawazu an 'abdi. Masya-Allah, hebat hadis ni. Kata Nabi, ada seorang lelaki sebelum kalian, maknanya generasi yang dulu yang dihisap, dihitung amalnya, tidak ada satu pun kebaikan kepadanya. Tak pernah buat baik. Melainkan dia seorang yang selalu bergaul dengan manusia. Dia orang yang suka bermasyarakat, bergaul dengan manusia. Dan kebetulan juga dia adalah seorang yang kaya. Dia sering memerintahkan pekerjanya untuk menggugurkan hutang orang yang tidak mampu membayarnya. Jadi orang banyak bergaul, orang tahu kata dia kaya, orang selalu minta tolong, minta hutang dan sebagainya, dia bagi. Jadi ada ketika orang tak mampu bayar, dia gugurkan hutang-hutang itu, maka Allah berfirman untuknya, aku lebih berhak untuk berbuat itu daripada kamu, gugurkanlah dosa hamba-Ku. Ini satu hadis yang menggambarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ketika Tuhan boleh bagi keampunan dalam bentuk yang seperti itu. Itu yang kedua. Itu yang pertama, iaitu dalam bentuk pemberian. Yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala boleh beri keampunan kepada mereka yang memohonnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 110. Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, iaitu dengan melakukan maksiat, kemudian ia memohon ampun daripada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini satu lagi ruang yang Allah buka kepada kita yang banyak melakukan dosa kesalahan. Nak dapat keampunan ialah dengan cara yastaghfirillah. Minta ampun dengan Tuhan. Inilah yang diperingatkan selalu dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Cuma sikit cabarannya taubat nasuha ni ialah nak menyempurnakan syarat-syarat taubat tu. Itu sikit cabaranlah. Tapi apapun, sudah tentu kita kena berusaha sebab kita nak dapat keampunan daripada Allah. Jadi menyempurnakan syarat taubat ni, pertamanya kena zahirkan rasa menyesal. Kita rasa bersalah, timbul dalam diri kita penyesalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tinggalkan amalan dosa. Yang ketiga, kita azam untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kita qada semula segala kewajipan-kewajipan yang terluput, yang kita tinggalkan. Berapa banyak solat yang kita tinggal, berapa banyak puasa yang kita abai, berapa banyak kewajipan-kewajipan yang mungkin terluput, qada kembali. Kemudian yang kelima, yang berkait dengan orang lain. Kalau kita ada buat aniaya orang, mengambil barang orang, kita kembalikan barang dia, ganti balik dengan harga, ataupun sekurang-kurang kita jumpa minta maaf. InsyaAllah dalam suasana yang kita sedang berada pada hari ini, kita dalam Ramadan dan hari demi hari kita makin mendekati dengan Aidil Fitri, saya yakin kita minta maaf, kita minta ampun, sangat terbuka hamba-hamba Allah untuk memberi kemaafan dan keampunan. Jadi artinya ini satu lagi ruang yang perlu untuk kita rebut, ruang untuk kita memohon keampunan daripada Allah. Jadi terlalu banyaklah lafaz-lafaz istighfar yang semua kita maklum. Sekurang-kurang astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun
Yang baik lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dengan sayyidul istighfar. Semua tu kita patut untuk laksanakan untuk kita mendapat ruang yang kedua, mendapat keampunan Allah melalui permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita cukup yakin Allah memberi janji melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa keadaannya seperti orang yang tidak ada dosa. Sementara jalan yang ketiga untuk kita memperolehi keampunan Allah Subhanahu wa taala iaitu melalui kita melaksanakan amalan-amalan tertentu. Ini pun cukup istimewa sebenarnya. Sebab di dalam amalan-amalan dalam hidup kita ini ada amalan yang dapat pahala semata-mata. Tapi di sana ada amalan yang dapat pahala dan diampunkan dosa. Contoh yang paling dekat dengan kita yang kita sekarang sedang laksanakan, alhamdulillah, iaitu berdasarkan hadis Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa, alhamdulillah kita sedang laksanakan. Yang puasanya itu dalam keadaan penuh keimanan. Buat tu pasal apa? Pasal beriman pada Allah. Kita hamba. Allah perintah. Bukan pasal ada setengah orang tak puasa juga, tapi dia tak, kalau tak puasa malu ke budak-budak. Teruk lagi kalau tak puasa tak raya. Tak boleh raya. Jadi puasa tu pasal nak raya. Itu berat sangatlah. Kita puasa kerana keimanan. Wahtisaban. Dalam keadaan hati kita, perasaan kita, jiwa kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada puasa yang kita laksanakan. Kita buat dengan penuh keimanan kepada Allah, penuh keyakinan dengan kurniaan dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dijanjikan oleh Nabi diberi keampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup kita yang sebelum-sebelum ini. Terlalu banyak dosa-dosa kesalahan kita. Itu kalau kita ambil dalam konteks ibadah puasa yang sedang kita laksanakan. Nanti sebelah malam, alhamdulillah 15 malam dah kita duk isi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekali lagi, sebelah malam diberi ruang kepada kita untuk kita beramal ibadah, yang amal ibadah itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah keampunan. Iaitu dengan qama Ramadan. Diri ke Ramadan. Sebab tu ada salat yang kita namakan salat tarawih. Orang Arab namakan salat qiyam. Jadi bangun sembahyang sebelah malam. Baik tarawih, baik sembahyang fardu, baik sembahyang sunat, baik sembahyang sunat tengah malam, awal malam, di hujung malam, di waktu mana sekalipun, semua itu termasuk di dalam qamah. Kita buat dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh mengharap rahmat Allah daripada Allah, benar-benar kita harap pertolongan Allah, maka insya-Allah sekali lagi dijanjikan untuk kita ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi hak amal sebelah siang pun dapat keampunan, buat sebelah malam pun dapat keampunan. Jadi jangan lepas peluang lah. Walaupun dalam suasana PKPB, hak bersyarat ni pun ada juga saya sembang-sembang. Dia kata, seronok juga suasana PKP ni. Tanya sebab apa seronok? Sebab dia kata lepas buka puasa tu relax. Tak kalut orang nak bang, nak pergi sembahyang di masjid, tak kalut. Dia kata nak pergi ikut tak kita tinggal. Tarawih tak kalut. Tak kalut tu sampai tak buat apa tu. Punya tak kalut. Jadi kita harap tak berlakulah pada kita. Rebut peluang sebelah malam. Jadikanlah diri kita orang yang bangkit, orang yang bangun, qamah. Dan ulama-ulama bahas, qamah tidak terikat kepada salat semata-mata. Sangat luas. Kita yang baca Quran bertadarus, mungkin ada orang sebelah malam, ada yang di kalangan pimpinan, wakil-wakil rakyat kita nak turun, nak ziarah, nak bagi sumbangan COVID dan sebagainya. Kadang sebelah malam ni, dia bekerja, pekat-pekat bungkus barang, pekat apa. Jadi contoh bekerja untuk buat kebaikan, kebajikan. Semua itu Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan
dan akan kurniakan kepada kita kurniaan yang besar. Apa dia kurniaan yang besar itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan berikan keampunan. Sebenarnya tuan-tuan perempuan terlalu banyak. Kalau kita nak bincang lah berkaitan dengan amalan-amalan yang boleh mengundang pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ni terlalu banyak. Kalau kita ambil berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis ni seronok ni, nak raya ni. Nabi menyebut man labisa thawban jadidan faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani fi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma qaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sesiapa yang memakai baju baru, nak raya pakai baju baru. Kita tahun ni tak beli baju baru pasal raya tak boleh pergi mana. Tapi saya dah perhati tengok dalam media, dalam apa, saya yakin baju baru ni ada masing-masing dah siap, dah tempah, dah beli dan macam-macam. Siapa kalau tak boleh pergi merata tempat pun, gambar boleh pergi merata tempat. Jadi nak ambil gambar berbaju baru di hari raya bersama keluarga. Tahun ni tema warna apa? Saya pun pakai baju ni, Ustaz Ma'in sebut Ustaz ni baju raya dah. Ada lagi ni. Makna kita akan pakai baju-baju baru. Jadi kesempatan pakai baju baru, Nabi kata, sesiapa yang memakai baju baru. Kemudian berdoa, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini dan merezekikannya kepadaku dengan tanpa daya dan kekuatanku. Maka Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu dan kemudian. Jadi kedudukan hadis ni, hadis hasan. Hadis hasan. Jadi yang saya kemukakan pada tuan-tuan perempuan ni adalah daripada kitab Ghayatul Matlub. Saya anjurkanlah nanti kedai-kedai buku dibuka semula, patut untuk memiliki kitab ini. Sebab awal kita baca kitab ni, kita berasa sangat seronok. Dekat kita dengan Tuhan. Tuhan buka ruang yang sangat hebat untuk kita mendapat keampunannya. Jadi kalau nak bahas kitab ni panjanglah. Jadi saya pilih beberapa hadis untuk kita jadikan sebagai panduan perbincangan kita. Kalau hadis yang kedua, Nabi menyebut la yusbiru 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seseorang hamba menyempurnakan wuduk. Isbagul wuduk ni mana dia basuh anggota wuduk tu dilebihkan sikit. Lebihkan sikit. Untuk kita ialah bimbang takut kalau kita basuh sekadar had wuduk tu mungkin ada bahagian yang mungkin terlepas pandang, tak terkena dan sebagainya dengan ayat. Jadi kita lebihkan sikit. Maka orang yang menyempurnakan wuduk dengan cara basuh lebihkan sikit daripada tempat anggota yang sepatutnya itu, nescaya dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan beri keampunan dosanya yang terdahulu wa ma ta'akhkhar dan yang terkemudian. Insya-Allah sangat besarlah. Puasa pun kita dah buat, qiyam malam pun kita buat, nak pakai baju baru pun kita dah buat. Tak nanti raya, tak nanti bila-bila kita pakai baju baru baca doa. Kemudian waktu kita mengambil wuduk yang satu hari berapa kali kita berwuduk, peluang yang sangat banyak untuk kita mendapat ruang-ruang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain Nabi menyebut bagaimana ma min abdaini mutahabbaini fillah yastaqbilu ahaduhuma sahibah fayusafihu wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yatafarraqa hatta yughfara dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Allahu Rabbi, hebat hadis ni. Tidak ada dua orang hamba yang berkasih sayang kerana Allah. Kita bersahabat, kita berkawan, ramai orang. Jadi manfaatkanlah ruang persahabatan yang kita ada. Salah seorang menerima kunjungan sahabatnya yang seorang lagi. Kebetulan kita bertemu, kita berziarah dan sebagainya lah.
dan berjabat tangan dengannya. Oh, musim PKP tak boleh salam, dia kata. Tak apa, angkat tangan letak di dada. Dan kadang ada orang sebut, dia kata letak di dada ni rupanya mudah. Tanya sebab apa mudah? Orang beratus tak kena salam, pakai angkat tangan, letak di dada. Selesai. Dalam beberapa detik saja, berapa ratus orang semua kita bersalam. Jadi, waktu kita bersalam, berjabat tangan tu, kemudian bersalawat kepada Nabi. Salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melainkan mereka tidak berpisah sehinggalah diampunkan dosa kedua-duanya yang terdahulu dan yang terkemudian. Masya Allah. Kita bersalam sahaja, bertemu dengan sahabat, dengan teman, dengan kawan. Pertemuan itu dengan dalam suasana yang baik, bersalam, bersalawat kepada Nabi SAW, perbuatan kita itu mengundang keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang akhir lah, masa dah 4.30 dah. Jadi hadis yang akhir Nabi menyebut, man 'allama ibnahu al-Quran nazaran ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sesiapa yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya secara tulisan, diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Hadis ini riwayat Imam At-Tabrani. Jadi memang diletakkan nota-nota kaki yang baik dalam kitab ini, jadi boleh dirujuk. Cuma apa yang kita nak ambilnya, sesiapa yang mengajak anak-anaknya Al-Quranul Karim, ajak anak Al-Quran. Kita sebagai ayah, sebagai ibu ambil peluang, ajak anak Al-Quran. Dengan sebab kita mengajak Al-Quranul Karim, Allah anugerahkan kepada kita keampunan daripada dosa-dosa kesalahan kita. Jadi tuan-tuan, perempuan, terlalu banyak di sana hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan amalan-amalan yang menjadi penghapus dosa. Dan sekali lagi lah saya menganjurkan untuk memiliki kitab ini. Patut sangat untuk miliki. Sebab apa? Sebab dalam kitab ini dia punya kandungan dia. Contoh amalan yang menyebabkan diampun dosa. Ada hadis tentang pengampunan dosa yang lalu. Ada hadis tentang pengampunan dosa sampai ke peringkat dosa seseorang dihapus. Bersihnya orang itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Ada amalan yang menyebabkan dosa diampun walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ada amalan yang menyebabkan dosa diampun walaupun orang yang berdosa itu melakukan dosa cukup besar, lari dari medan peperangan. Ada hadis yang mengundang keampunan Allah terhadap berbagai-bagai jenis dosa kesalahan yang dilakukan. Jadi patut sangatlah Ghayatul Matlub, tajuk dia amalan penghapus dosa. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripada tazkirah ringkas pada petang ini. Di hujung pertemuan ini, sukalah untuk saya ambil seminit dua untuk menyebut sikit berkaitan dengan politik Kedah. Pasal ramai orang duk tanya, ada yang telefon, ada yang WhatsApp, wartawan sendiri pun telefon, apa perkembangan daripada kenyataan saya beberapa hari yang lalu bahawa PAS bersedia untuk memimpin dan mengetuai pentadbiran di Kedah ini. Jadi bagi menjawab persoalan ini, saya jawab mudah ya. Pertama, PAS mengambil pendekatan kita bertenang, bersabar. Yang keduanya, kita banyak berdoa. Jadi saya serulah kepada tuan-tuan semua berdoa kepada Allah dalam bulan yang sangat mulia ini untuk Allah anugerahkan kepada kita kemudahan di dalam menguruskan ikhtiar usaha sampailah Pakatan atau Perikatan Nasional boleh membentuk kerajaan di negeri Kedah. Jadi insya-Allah akan ada berita-berita kaitan dengan perkembangan ini daripada masa ke semasa. Jadi nak ulai banyak bila sampai masa insya-Allah. Jadi jawab macam tu lagi teka-teki ya. Tak apa teka-teki pun, macam saya sebut, kita sudah lama bersabar dan insya-Allah kita terus bersabar. Kita nak satu suasana yang baik andai berlaku perubahan kepada kerajaan ini Kedah. Dan yang lebih penting, saya ajak doa tadi ialah supaya Allah menganugerahkan kerajaan yang baik
yang dengan kerajaan yang baik itu dapat memberi kebaikan yang meliputi kepada seluruh rakyat dalam negeri Kedah secara khusus. Jadi itulah yang kita harapkan. InsyaAllah kita bertemu lagi, dan saya ucap banyak terima kasih pada saudara Adnan yang menguruskan tazkirah kita pada setiap petang, dan terima kasih pada Lajnah Penerangan PAS Negeri Kedah yang terus berusaha memastikan tiap-tiap petang jam 4 petang ini kita dapat bersiaran dan kita dapat mengikuti tazkirah dan kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para pentazkirah yang ada di negeri Kedah dan juga daripada luar. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita terus beramal ibadah. Allah tentukan yang terbaik untuk kita dan Allah anugerahkan kepada kita kerajaan yang baik untuk negeri Kedah ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.